Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pada kesempatan ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan 3 perkara yang menjadi suatu salah faham besar di kalangan masyarakat awam berhubung dengan nafkah. Saya berpengalaman menembubuan ramai klien saya, dan apabila kita interview klien ini, kita dapati ada beberapa kekeliruan yang berlaku berhubung dengan nafkah. Terdapat 3 perkara besar yang saya lihat konsisten kebanyakan daripada ahli masyarakat kita, terutamanya masyarakat awam, keliru berhubung dengan nafkah. Yang pertamanya berhubung dengan penunaian nafkah. Apa itu maksud penunaian atau penyediaan nafkah? Maksud nafkah itu sendiri. Ada klien yang datang berjumpa dengan saya. Dia menyatakan bahawa suami ataupun suaminya ataupun bekas suaminya tidak memberi nafkah kepada dia dan juga anak. Apabila ditanya, puan bekerja sebagai apa? Puan tidak bekerja. Macam mana nafkah puan? Rumah macam mana? Pakaian macam mana? Makan minum macam mana? Dia kata suaminya bayar keseluruhannya. Suami sediakan rumah, tanggung perbelanjaan rumah, termasuk bil utility. Suami dia belikan pakaian untuk dia, suami dia sediakan barang dapur untuk dia, tapi suaminya tidak beri duit kepada dia. Jadi dalam hal ini saya ingin menarik perhatian tuan-tuan. Ada satu section berkenaan dengan nafkah, terutamanya berkenaan dengan nafkah anak. Section 72, saya rujuk pada undang-undang yang terpakai di wilayah Persekutuan, Section 72 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Dia memberi option, iaitu yang pertama, sama ada menyediakan kos, membayar kos sebagaimana yang kita faham, ataupun option yang kedua, mengadakan. Disebut mengadakan, maksudnya menyediakan nafkah itu, walaupun bentuknya bukan daripada sudut memberi wang, tetapi menyediakan barangan sebagai contoh, membayar secara terus sewa ataupun installment bulanan rumah tersebut. Inilah antara perkara yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat. Yang pertama, nafkah itu bukan semestinya diberi secara tunai kepada seorang isteri, ataupun bagi dalam konteks nafkah anak, diberi kepada anak secara tunai. Perkara yang kedua, bila menyebut soal nafkah, ada suami ataupun suami terutamanya tidak memberi nafkah kepada isteri kerana isteri tersebut bekerja. Saya dah bagi isteri saya bekerja, maka saya tidak perlu beri nafkah. Ini satu salah faham yang kedua. Tanggungjawab itu tidak lagi gugur dengan membenarkan isteri keluar bekerja. Dalam hal ini, saya melihat kebanyakan orang, terutamanya para suami, dia salah faham dekat bahagian ini. Apabila dia bagi isteri dia keizinan untuk bekerja, maka isteri dia bekerja dan menanggung sendiri segala keperluannya, makan minumnya, pakaiannya, dan juga sebahagiannya lagi dia pula yang tanggung tempat tinggal mereka, tinggal sekeluarga itu. Itu salah faham. Jadi suami tidak gugur tanggungjawabnya menyara isteri, melainkan kecuali isteri redha. Dan isteri, bahkan ada sebahagian isteri bukan sekadar redha, menyumbang sumbangan, memberikan sumbangan terhadap rumah tangga. Itu digalakkan. Tetapi apa pun tertakluk kepada offer ataupun tertakluk kepada persetujuan ataupun redha daripada isteri. Dan perkara yang ketiga, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab nafkah ini ada istilah tertunggak. Itu yang orang salah faham. Orang ingat bila dia tak jalankan tanggungjawabnya, tidak ada istilah tertunggak. Ada istilah tertunggak. Bahkan di mahkamah boleh dituntut seorang isteri, seandainya suami tidak menunaikan nafkah kepada dia, kepada seorang isteri tersebut, boleh menuntut di mahkamah atas boleh buat kiraan lah, kiraan pakaian dia, tempat tinggal dia, makan minum dia, dan belanjaan lain dia. Dia boleh buat kiraan dan dia boleh tuntut di mahkamah. Anak juga, ya. Cuma anak ini perlu dapatkan perintah awal daripada mahkamah
ada satu perintah nafkah anak dan apabila tidak dilaksanakan dianggap satu tunggakan. Dan saya boleh rujuk kepada Seksyen 69 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Jadi soal nafkah ini tidak seorang suami ataupun seorang bapa tidak akan terlepas. Bahkan dalam undang-undang disebut bahawa andai kata orang bapa dan ataupun suami ini meninggal dunia, maka boleh tuntut daripada harta pusaka tinggalan itu. Itu dianggap suatu hutang yang akan boleh dituntut di kemudian hari apabila kematian seorang bapa tersebut. Ini merupakan suatu hak yang perlu ditunaikan dan saya harap semua dapat ambil manfaat daripada apa yang saya sampaikan.